Kau nampak saya ni dah record ke belum? Dah recorded Dah macam. Dah okay. Alright, so kita capacitor with dielectric. So kita dah sambung sahaja. Tadi saya dah ajar tentang charging dengan discharging process, iaitu kalau charging dia punya charge dengan dia punya V akan increasing lah. Dan saya dah ajar tentang tau, iaitu time constant. Kalau charging 63% of initial charge lah. Okay, charging. Kalau discharging pula, so dia maksudnya I untuk kedua-dua case, charging dan discharging dia reducing. Alright, so hari ni kita sambung lagi, iaitu capacitor with dielectrics. Dielectrics ni apa benda? So kita nak tahu apakah awak kena, punya arrow adalah awak kena define dielectric constant. Itu kalau dari segi equation ni, ini adalah dielectric constant. Dielectric constant iaitu C, capacitance over capacitance not. Okay, so apakah efek dielectric ni kalau dalam plate capacitor ni? Dan calculate capacitance. So ini formulanya, so ada dalam list of formula. Okay, dan so capacitance kalau kita letak dielectric, so ini dia akan jadi formulanya. So kita akan cover semua ini hari ini. So capacitor with dielectric, so dielectric constant epsilon R ataupun kappa. Okay, apakah dielectric constant? Dia punya definition adalah ratio between capacitance of a given capacitor. So space there between plates filled with dielectric. So, and the capacitance of the same capacitor with plates in vacuum, C naught. Maksudnya dielectric constant epsilon R is equals to C over C naught. C over C naught. So bila dia adalah ratio, maksudnya dia punya ni capacitance constant, dielectric constant ini dielectric constant. So ni dia punya simbolnya. Okay, epsilon R. So epsilon R bila dia ratio, maksudnya dia tiada unit. So tiada unit. Okay, so itu adalah dielectric constant. Okay, so apakah function dielectric ini? So macam kita kata tadi, kalau macam kapasitor yang kita nak lebih banyak, bila lebih banyak kita boleh simpan charge dalam tu. So maksudnya awak punya bila kita discharging tu, kita boleh pakai dengan lebih lama lah. Contoh macam saya kata, kita chargekan lampu kita. So bila dia punya capacitance tu besar, bekas dia tu besar untuk simpan charge, maksudnya potential difference dia akan lebih besar. So bila dia punya lebih besar, charge yang lebih banyak, so bila tak ada elektrik, awak boleh pakai lampu tu. Contoh kalau capacitance ni kecil, kapasitornya kecil, so awak hanya boleh bertahan 2-3 jam, sedangkan awak tak ada elektrik sepanjang malam. So kalau capacitance-nya besar, so dia boleh simpan charge yang besar, so kita boleh pakai sampai the whole night lah. So pentingnya bekas yang besar, kapasitor kita tu besar, so dia boleh simpan charge yang besar. Faham? So penting lah, maksudnya macam mana kita nak tambahkan dia punya capacitance dengan kita letakkan dielectric di tengah. So macam ni, kita punya kapasitor kan parallel plate kan. So ni positif, ni negatif. So kalau lah dia punya capacitance ni lagi besar, maksudnya lebih banyak charge kita boleh letak kat sini. So lebih banyak charge kita boleh letak kat sini, so kita nak tambah, so capacitance kita akan bertambah. Itu tujuan kita. So kita nak capacitance yang lebih besar. So macam mana cara dia? Dengan meletakkan dielectric. Ni dielectric. Ke mana kita nak letak? Sebenarnya dekat tengah-tengah ini. Asalnya dielectric, parallel plate ni kita ada parallel plate capacitor ni, tengah-tengah ni adalah vacuum. Alamak, lambatlah saya punya ni.
Okey, tengah-tengah ni adalah vacuum. Tapi bila kita masukkan dielectric, so kita letak ada satu bahan lain. So, kita letak kat sini dielectric. So bila kita letak dielectric, slow lah sekejap saya nak tukar internet. Sekejap. Sekejap Sekejap saya ada isu sikit. Still baru 36 orang. Aduh, sikitnya. Kalau awak penat, saya pun penat Saya pun baru habis dengan kelas P2 yang Mali tadi Alright, so again saya explain tadi. So macam mana kita mesti nak charge yang besar pada kita punya kapasitor. So bila kita nak charge yang besar, kita kena masukkan charge yang banyak lah. So banyak positif. So macam mana nak tambah banyakkan? So asalnya dekat tengah ini adalah vacuum. So bila kita tambahkan kat tengah ni, kita tambah dengan dielectric, so dielectric, so dia akan meningkatkan dia punya capacitance. Itulah tujuan dielectric. So dielectric constant is equals to C over C naught. Okay, now kita tengok So dielectric such as rubber, glass or wax paper is inserted between the plates of a capacitor. So dia akan increasekan dia punya capacitance of the capacitor tu, dia akan increase by the factor epsilon R ataupun kappa, which is called the dielectric constant of the material. Faham tak setakat ini? Boleh tak? Apakah dielectric ni? Dielectric tu bahan contohnya rubber, glass atau wax paper. Asalnya apa kat situ? In between capacitor plate tu, in between ni asalnya adalah vacuum. So kita masukkanlah capacitor dielectric kita, rubber, glass, wax paper, masukkan dekat tengah-tengah ni. So dia akan jadi meningkatkan capacitance dia. Faham? So apa advantages dia? Kita akan increasekan capacitance, increasekan dia punya voltage. Kemudian so bila kita letak, asalnya kat sini tengah-tengah ni vacuum. So kalau kita letaklah satu sehelai, so ni vacuum, so kita letak sehelai dielectric kat tengah-tengah, kita letak kertas. Contoh wax paper ni tadi. So ini adalah plate yang seterusnya. So plate yang seterusnya, so dia sangat rapat. So plate ni sangat rapat, so dia tak menyentuh antara kaki positif dengan kaki negatif ni, dia tak menyentuh. So itulah dia, maksudnya dia boleh kat sini possible mechanical support between the plates, which allows the plates to be close together without touching, thereby decreasing the D. Sebab kita dah belajar dalam topik sebelum ni. So dalam topik sebelum ni kita tahu, so ini adalah jarak antara kapasitor, ni adalah D. Ni positive plate, ini negative plate.
So ni D. So kalau kita masukkan kertas kat tengah-tengah ni, kita boleh rapatkan D ni. So kita boleh letak kita punya plate yang lagi satu di sini. So jauh sikit lah. So tanpa touching antara positif dengan negatif. Itu dia punya advantage. Alright. So kita tengok macam mana nak cari capacitance of air field. So ya, asalnya tadi saya kata apa? So asalnya kita kat tengah ni kita letak vacuum ataupun air lah. So air. Asalnya adalah air. Ini dia punya parallel plate ni dalam lintang. Saya biasa lukis macam ni. So benda yang sama saja. So plate ini ada dia punya area. Plate ini ada dia punya area. So dan jarak antara positif plate dengan negatif plate ini adalah D. Ni dalam chapter sebelum ni. Alright, ni adalah dia punya D. So ini positive charge dikumpul satu kaki, negative charge dikumpul satu kaki. So bila ada positif dengan negatif, so kita tahu tengah-tengah ini, ni yang saya lukis sebelum ni, so ini adalah electric field. So ini adalah electric field daripada positif kepada negatif. So sama saja. So nampak, so ini dia punya direction dan panah ni ke bawah. Sebab apa? Sebab daripada positive plate pergi ke pada negative plate. So ini adalah electric field. Alright, itu adalah figure kita punya parallel plate capacitor. So bila dia charge, Q kita akan ada charge positif dengan charge negatif lah pergi dekat kaki yang berbeza lah. So dia akan, therefore dia punya potential difference across the plates is produced. Sebab positif dengan negatif. So potential difference ada lah. Okay, so dia punya formula untuk nak dapatkan capacitance yang ada parallel plate ini, dia punya formula C0 is equals to epsilon naught. A adalah area untuk plate dan D adalah distance antara dua plates. So C0 adalah capacitance yang diisi dengan vacuum. Epsilon naught adalah nilai constant. Ada dalam list of constant, nilainya adalah 8.85 darab 10 negatif 12. Itu kalau kita fill dengan vacuum udara. Kalau kita letak dielectric, iaitu glass ke wax paper ke tadi, kita letak dielectric material, so capacitance is equals to epsilon A bahagi dengan D. So epsilon apa? Permittivity of dielectric material. Ni material kita lah, depends. Kalau glass lah dia punya epsilon. Boleh? So equation ini sekarang kita nak cerita pasal apa? Kita punya LO. Kita punya LO adalah dielectric constant, iaitu epsilon R ataupun kappa. Dielectric constant ini is equals to ini epsilon naught ni, so inilah dia, iaitu dielectric constant sama dengan C bahagi dengan C0. So dielectric constant is equals to C bahagi dengan C0. Dia tak ada kat sini bahagi masuk dalam LO awak. Okay, ataupun epsilon R is equals to epsilon bahagi epsilon naught. Epsilon ni macam mana nak dapat tadi? Ni. Epsilon ni macam mana nak dapat dia? Formula dia? So C sama dengan epsilon A over D. Epsilon naught ni macam mana nak dapat? Epsilon naught is equals to C naught is equals to epsilon naught A over D. Ataupun epsilon naught ni ada dalam list of constant. Boleh? Boleh tak ni? Boleh, madam. Okay, so epsilon R is equals to epsilon bahagi dengan epsilon naught. Epsilon naught ada nilai itu 8.85 tadi. Alright. So ataupun epsilon R boleh juga formulanya adalah ni V naught bahagi dengan V
atau yang dalam awak punya epsilon R is equals to C bahagi dengan C naught. So banyak formula ni. Epsilon R is equals to E naught bahagi dengan E. Epsilon R. Epsilon R apa Saya tanya ni sekali, epsilon R ialah apa? Apa epsilon R? Epsilon not permittivity of free space. Epsilon adalah permittivity of the electron. Epsilon R ialah apa? Ni. Dielectric constant ataupun relative permittivity. Epsilon R ni relative. Dielectric constant. Ni permittive epsilon R relativity. Okay, so itu sahajalah. So setakat ini, so kita tengok dia punya contoh soalan. So kalau tengok kalau epsilon R dia makin tinggi, maksudnya dia punya capacitance makin tinggi. Kita memang kita nak tinggikan capacitance. Kalau air, awak tengok udara 1 dia punya epsilon R. Kalau kita letak paper 3.7 epsilon R. So maksudnya dia punya capacitance akan meningkat lah. Silicon oil 2.5. Tengok water 80. So tinggilah, water sangat tinggi. So epsilon R dia bertambah. Alright, so dielectric strength is defined as the electric field strength which dielectric breakdown occurs and the material becomes a conductor. Alright, so kita tengok ni epsilon R, ini formula epsilon R. Yang awak kena tahu masuk dalam FO adalah epsilon R is equals to C over C naught. So yang ini semua boleh terbitkan lah. Semua ni boleh terbitkan. Okay, itu adalah epsilon R. So kita tengok contoh. A vacuum plate capacitor, asalnya capacitor tu tengah-tengah ni letak vacuum, udara. Vacuum plate capacitor has plate area 150 cm² and separation D 2 mm. Ni separation tengah-tengah. So the capacitor is charged to potential difference V naught nya 2000 volts. Then the battery is disconnected and a dielectric sheet of the same area is placed between the plates as shown in figure. So mula-mula kita letak vacuum, kemudian kita letakkan dielectric. Itu dia punya case. Alright, so kita tengok. In the presence of dielectric, ini dia bagi statement potential difference across the plates reduced to 500 volts. Okay, so determine the initial capacitance of the capacitor. So initial maksudnya kita letak dengan apa tadi? Initialnya kita letak air lah kan. So apa dia punya formula? So C sama dengan C naught lah. So epsilon naught A over D. So soalan dia initial capacitance, so nak C. Epsilon naught ada nilai. Area dah bagi, D dah bagi. So boleh cari Okay, so epsilon naught C naught sama dengan epsilon naught A over D. So masukkan saja dalam formula. Ini ada dalam list of constant. Alright, so kita masuk, so dapat 6.63 dan 10 negatif 11 Farad settle. Alright, soalan seterusnya adalah the charge on each plate before dielectric is inserted. So sekarang before dielectric is inserted, dia adalah vacuum. So dia nak Q. Q sama dengan CV. Awak dah tahu. So V nya adalah initial berapa. So Q is equals to CV. Settle. So Q naught is equals to C naught kita dah kira tadi. So V nya adalah 2000 sebelum dia masuk dielectric. So dapat Q naught nya adalah 1.33 dan 10 kali negatif 7 coulomb. Settle. So next adalah soalan dia, the capacitance after dielectric is increased. So C sama dengan epsilon A over D. Boleh bagi tak epsilon? So tak ada, tetapi kita tahu, okay, so kita tahu
Yang ini sebenarnya awak saya belum ajar lagi. Charge on each plate is the same before as before the dielectric was inserted. Ni macam mana saya nak ajar ni. Okay, kejap lagi kejap lagi kita tengok soalan ni balik. Kita tengok soalan ni balik. Saya nak terus masuk pada ni. Kenapa dia ada dua case. Okay, so awak punya soalan ada dua case. Effect of dielectric ni. Saya KIV dulu soalan tu. Okay, now sekarang ni asalnya ini adalah awak punya parallel plate. Ni parallel plate awak. So charge negatif dikumpul kat satu kaki, charge positif dikumpul kat satu kaki. So ini adalah parallel plate capacitor. So tengah-tengah ni adalah dia punya electric field. So ini adalah jarak antara positive plate dengan negative plate. So dia adalah D. Okay, now kita tengok. So bila sekarang kita masukkan dielectric. So sekarang kita nak masukkan dielectric lah. Masukkan dielectric ke dalam ni. Masukkan antara plate tu. Initially the plates are separated by a vacuum. Okay, and connected to battery. Okay, so dia ada charge positif dengan charge negatif dekat plate tu. Okay, case yang pertama adalah battery is now removed. Bila battery remove, apa yang berlaku? The charge on the plates remains constant. Lepas tu, kita masukkan dielectric. Ingat bila bateri dah tak ada, so dia punya Q adalah sama. Q-nya constant. Okay, so bila kita masukkan saja dielectric dalam ni, so Q-nya tadi sebab bateri dah dialihkan, so Q-nya constant lah. Nilai Q-nya tak boleh bertambah lah, sama. Faham tak ni? Bila kita dah tak ada power supply, so dekat sini charge dia tak berubah lah. Charge-nya adalah let's say 5 coulomb. So ni 5 coulomb juga negatif. Contohlah. So charge dia tak berubah. So kita keluarkan power supply. So charge dia tak berubah. So kita masukkan dielectric. Masukkan dielectric. So bila material ni, bila material kita masukkan dalam ni, awak perasan. So sebabkan sini adalah charge negatif. Ini adalah charge positif. So kita masukkan bahan kita dielectric tengah-tengah ini. Apa yang berlaku adalah of course dalam ni ada molekul akan tersusun macam ni. Negatif akan pergi kepada plate positif. Positif akan pergi ke plate negatif. Dia akan tersusun. Nampak susunan tu? Nampak jelas tak susunan tu? Nak tahu awak refer So bila dia tersusun macam tu, maksudnya line ini, electric field ni akan cancel. So tak ada dah lah electric field ni dah cancel. Untuk electric field yang asalnya inotnya adalah 100. Bila kita masukkan electric field, kita masukkan dielectric tengah-tengah ni, so electric field ni dah cancel. Contoh dah jadi 45. Electric field dia menjadi 45. Sebab apa? Dah cancel out dengan dielectric material ni tadi. Cetakan ni follow tak? Follow, madam. Alright. So bila dielectric ni dah material ni, dia punya E-nya berkurang, so V sama dengan ED. Apa jadi dengan V? Kalau E dah berkurang, D tak berubah D tak berubah. Bila E dah berkurang, apa jadi dengan V? V pun berkurang. Tapi kita tahu tadi Q-nya apa? Q-nya constant, betul tak? Q sama dengan CV. Okay, C sama dengan Q over V. Q ni constant. Q constant. V sekarang dah berkurang. Apa jadi dengan C? Naik. Naik, bertambah. So maksudnya
betul lah tujuan kita bila masukkan dielectric. Tujuan kita untuk apa? Untuk increase the capacitance. Faham? Faham? Ini case apa? Case dia? Tengok ni, saya highlightkan lagi case dia kalau battery is removed. Kalau battery remove, awak ingat charge-nya constant. Highlightkan yang itu. Now, kita ada case kedua. Mana saya nak cari nota saya? Case pertama, battery remove. Mana nota saya? Tak ada dah hilang. Okay, this one. Ingat Case pertama, dielectric inserted after battery is removed. Apa yang saya kata constant tadi? Q. Q constant. Bila Q constant, so bila kita masukkan dielectric dekat sini, susunan akan berlaku dan dia akan cancel out the electric field. Ini semua electric field yang telah di cancel out. So electric fieldnya akan berkurang. Electric field dia akan berkurang. Bila electric field berkurang, so awak tahu V sama dengan EV. So bila electric fieldnya berkurang, V-nya berkurang. Nampak? V berkurang. Bila V berkurang, maksudnya kalau equation yang ini C is equals to Q over V. Bila V ini berkurang dan Q-nya adalah constant, therefore C-nya akan increase. Capacitance-nya akan increase. So betul lah bila masukkan dielectric, capacitance-nya bertambah. Faham? Faham? Meja. Alright, itu case pertama iaitu dielectric masuk selepas bateri dikeluarkan. Case kedua, kena hati-hati tengok soalan dia. Case kedua adalah dielectric dia masukkan tapi baterinya dia tak disconnect. Maksudnya ada juga tetap bateri di situ. Kalau bateri kita letak aja dekat situ, apa yang constant? V dia constant lah. Sebab kita tak hilangkan V dia. So kalau yang ini kita removekan bateri, so V-nya akan berkurang. V dia akan berkurang. But this one, kita remainkan bateri dekat sini. So dielectric kita masukkan, so V-nya akan jadi constant. So bila kenapa boleh jadi constant? Asalnya dia macam ni. Ni positif dengan negatif. So positif. Sama juga. So bila awak masukkan dielectric, masukkan, dia akan menyusun juga ni. Dia akan menyusun sini negatif positif, negatif positif. So dia akan tersusun. By right-nya, so line ini pun electric field ni akan termusnah. Electric field ni pun akan termusnah. By right-nya electric field ni akan berkurang. Tetapi disebabkan kita remainkan bateri ni, dia sambung kepada power supply kat sini, kita make sure V-nya kita sentiasa supply. Nak kurang sahaja, so kita sentiasa supply. So maksudnya electric field ni ada balik. So V-nya akan jadi constant. Bila V constant, maksudnya kita sentiasa supplykan dia punya charge ini, so sentiasa, jadi electric field kita akan termusnah tak tadi? Electric field kita akan termusnah tak? Tak. Sebab kita ada supply V kat sini. So walaupun masuk dielectric ni sepatutnya termusnah, tapi sebabkan kita supply V, so dia punya electric field ni tidak akan termusnah. So V-nya constant, E-nya akan constant. V constant, E-nya constant.
So, tapi apa berlaku dengan charge? Sebab kita remain, kita masukkan masukkan charge supaya yang termusnah tadi dia akan terbina balik. So, maksudnya apa berlaku? Charge tu kita tambah dia punya Q. Understand? So bila Q ini bertambah, so formula Q, C sama dengan Q over V, which is V is constant, therefore dia punya capacitance-nya akan bertambah. Betul? Maksudnya sama ada awak putuskan elektrik ataupun awak kekalkan elektrik bila awak masukkan dieelektrik, so dia akan meningkatkan capacitance. Faham? Alright, so kita tengok balik soalan tadi. Dan habis dah ni, habis chapter dah. Okay. Ini case dia apa? Capacitor is charged. Kemudian the battery is disconnected. So apa yang constant? Apa yang constant? Battery is disconnected, apa yang constant? Is it V or is it Q? Q constant. Q constant itu kena ingat. Kenapa? Saya dah explain tadi. V dia bila Q constant, dia disconnectkan bateri kan. Dia disconnectkan bateri, kita tahu electric field dia akan termusnah kan. So maksudnya V dia akan terkurang kan. So daripada 2000, tengok soalan ni dia dah menjadi 500. So V dia dah berkurang. Okay, soalan dia tanya the capacitance after dielectric is in place. So kan masukkan dielectric, so berapa capacitance? So kita tahu Q-nya adalah sama dengan Q0. Alright, so kita tahu Q sama dengan CV. Dia nak capacitance. So Q sama dengan CV, so saya bolehlah guna V kita berapa? V kita masukkan dielectric jadi 500. So Q dia, sebab dia constant, so kita boleh pakailah Q0 yang dekat atas ni. Walaupun dah remove battery, Q-nya constant. So dapat, so masukkan dalam formula settle. Next, soalan dia adalah the relative permittivity. Maksudnya epsilon R. Epsilon R is equals to C over C0. C dah cari, C0 pun dah cari, so boleh. So relative permittivity so dapat ER 4.01. So next question adalah the initial electric field. Initial electric field sebelum dia masuk apa tadi? Sebelum masuk dielectric. So V is equals to ED. So kita nak tahu ni berapa? D kita dah ada, dia dah bagi dalam soalan. V adalah V0 initial. So kita tengok saja. Soalan saya tertinggal satu. Permittivity of dielectric. Ni, permittivity of dielectric. So kalau ER sama dengan epsilon over epsilon naught. So epsilon kita nak cari berapa? Epsilon R kita dah cari. So epsilon naught ada nilai, so masukkan saja. Okay, epsilon R sama dengan epsilon over epsilon naught. So case ni kita nak cari epsilon. So ni lah formula dia. Okay, next adalah soalan dia tanya initial electric field. So V sama dengan ED. So masukkan saja V adalah 2000, D-nya dah bagi dalam soalan, so dapatlah electric field, initial electric field. So last soalan dia tanya the electric field after the dielectric inserted.
So electric field. So E sama dengan V, E sama dengan V over dengan D. V selepas masuk electric field, lepas masuk dielectric dia menjadi 500. So 500 bahagi dengan D-nya, so 2 darab 10 negatif 3. So kita dapatlah ni 2.49 So ni saya akan dapat 2.5. Darab 10 kuasa 5. So sama saja. Ataupun guna epsilon R sama dengan E naught bahagi dengan D. Ada soalan? Faham tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh, Tujuan- madam. Okay, again saya nak tanya. Apa tujuan masukkan dielectric tadi? Tingkatkan kapasiti. Apa tujuan masukkan? Very good. Tingkatkan capacitance. Ada 2 case, iaitu yang pertama apa? Ada 2 case. Yang pertama apa? Battery. Battery remove. Yang kedua, battery maintain. So kedua-dua case ini tetap akan tingkatkan capacitance. Tapi cara explain awak, so ingat kalau battery remove siapa yang constant? Iaitu Q constant. Kalau battery maintain siapa yang constant? V yang constant. So kita akan relatekan dengan formula ni, C sama dengan Q over V. So kalau Q-nya constant, so bila battery remove, electric field-nya kurang, V-nya kurang, therefore dia punya capacitance naik. So again, yang ini bila V constant, maksudnya dia punya electric field-nya constant, V-nya constant. So sebabkan kita sentiasa supply potential, kita sentiasa supply elektrik kat situ, charge kat situ, so charge-nya akan meningkat. Okay, so saya rasa itu sahaja dan awak kena guna formula ni lah. Ingat, epsilon R relative permittivity sama dengan C over C naught. Okay, betul. C over C naught. So macam mana nak cari C? C sama dengan A E over C naught sama dengan A E naught over D. Macam mana nak cari C? C sama dengan A epsilon over D. Okay, ni adalah dielectric, ini adalah vacuum. Macam itulah, itu sahaja. So, itu sahaja. So, saya dah habis syllabus untuk chapter 2. So, meaning that awak dah boleh jawab semua soalan tutorial. Untuk kelas F3P2, so besok tutorial di bilik di galeri physics. So, saya nak check semua tutorial yang ada. Kena siapkan